Kelantan. Baik penonton, dalam situasi kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, pelbagai program dan juga aktiviti kemasyarakatan telah dianjurkan untuk menyuburkan semangat keprihatinan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi sesuai dengan bulan Ramadan, bulan keberkatan ini, kita akan bercakap berkenaan kongsi nikmat Ihya Santuni Gelandangan yang dilaksanakan oleh Yayasan Setia Negara. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan program ini, kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu bersama kita pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Dr. Afif Bahardin, pengerusi Yayasan Setia Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, YB, program kongsi nikmat ini merupakan program Yayasan Setia Negara sewaktu bulan Ramadan dan mungkin untuk permulaan ini Yang Berhormat boleh kongsikan apa antara intipati dalam program ini dan program yang dijalankan. Program kongsi nikmat Ramadan 2021 ini dianjurkan oleh Yayasan Setia Negara akan bermula pada 1 hari bulan Mei ini, insya-Allah, pada Sabtu depan, yang mana kita akan menyantuni golongan gelandangan di ibu kota Kuala Lumpur. Dan dalam masa yang sama, program ini sebenarnya menerapkan tentang semangat rukun negara yang kelima, iaitu tentang kesopanan dan kesusilaan. Kita nak mengangkat semangat ini di kalangan anak-anak muda, yang mana dalam program kongsi nikmat ini bukan hanya program pihak yayasan, tetapi lebih penting adalah bagaimana kita mengajak anak muda untuk menjadi sukarelawan di dalam program ini, untuk mereka juga terlibat sama. Kita panggilkan program ini kongsi nikmat Ramadan ini adalah untuk kita menyampaikan sumbangan kepada golongan gelandangan dari segi food bank, dan juga dalam aktiviti itu nanti ada beberapa aktiviti kemasyarakatan lain untuk kita mendekati golongan gelandangan ini. Dan kita ambil bulan Ramadan ini sebagai the kickstart untuk program ini, sebab ini juga adalah program julung kalinya yang dianjurkan oleh Yayasan Setia Negara bersama dengan sukarelawan yang akan kita bawa bersama nanti. Bila program ini akan dimulakan, YB? Sekarang ni kita sedang mulakan proses pendaftaran, yang mana kita sedang mengumpulkan sukarelawan di kalangan anak muda, daripada pelajar, siswa dan juga daripada golongan profesional muda untuk turut menyertai. Kerana dalam program kita nanti pada 1 hari bulan Mei ini, hari Sabtu, di 2 pusat transit gelandangan yang dikelolakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang mana ketika itu nanti selain daripada penyampaian sumbangan, kita ada program-program seperti perkhidmatan gunting rambut percuma untuk golongan gelandangan. Kemudian kita ada pemeriksaan kesihatan, yang mana kita akan bawa doktor dan juga pegawai kesihatan untuk bersama. Dan kita ada beberapa aktiviti kemasyarakatan lain, terutamanya dengan golongan kanak-kanak yang juga terdiri pada golongan gelandangan ini. Jadi di sini sebenarnya kita sebenarnya fokus bukan hanya soal kita nak menyampaikan bantuan, tetapi kita nak mendidik jiwa anak-anak muda yang menyertai program ini nanti tentang semangat untuk memberi semula kepada masyarakat. Dan ini saya rasa adalah semangat yang ingin kita bawa, yang seperti saya sebut tadi dalam elemen rukun negara kita yang kelima. Cukup menarik sekali, banyak aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan untuk program kongsi nikmat Ramadan ini. Dan salah satu intipati utama yang YB nyatakan tadi adalah untuk menarik minat golongan muda untuk menyertai sebagai sukarelawan bagi program ini. Jadi bagaimana, apa antara inisiatif untuk menarik lebih ramai penglibatan anak muda di luar sana dalam program ini? Sebab itu bila kita mulakan program kongsi nikmat ni, salah satu projek yang dah Yayasan Setia Negara mulakan ni, kita akan mendekati golongan muda ni melalui platform kita, social media, dan dalam masa yang sama melalui jaringan sosial yang kita telah bina bersama dengan persatuan-persatuan pertubuhan-pertubuhan anak muda. Bahkan Yayasan Setia Negara sendiri selalu bekerjasama dengan banyak pertubuhan-pertubuhan anak muda yang lain untuk kita menggerakkan program ini di peringkat Akaumbi. Sebab itu Yayasan Setia Negara bukan hanya bergerak di Kuala Lumpur, tetapi juga di seluruh negara dengan jaringan networking yang kita dah ada. Dan sebab itu bila kita anjurkan program kongsi nikmat Ramadan ini, kita fokus kepada volunteerism di kalangan anak muda ini, kerana kita tahu waktu bulan Ramadan inilah semua sedang berlumba-lumba nak membuat kebaikan. Betul. Jadi kita beri sedikit fokus, dan dalam masa yang sama saya percaya sejak setahun yang lalu apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, memang semangat kita jaga kita itu sangat menebal di kalangan masyarakat.
Dan memang menjadi tujuan Yayasan Siti Negara adalah fokus kita mahu anak muda hari ini bukan hanya berfikir tentang apa yang kerajaan atau negara telah berikan kepada mereka, tetapi mereka juga harus fikir sebagai anak muda apa yang telah kita contribute atau sumbang balik kepada negara, terutamanya dalam membantu masyarakat. Dan semangat ini saya ingat boleh kita terapkan di kalangan majoriti anak muda yang ada di Malaysia pada hari ini. Betul tu. Semangat kekitaan, semangat kita jaga kita dan juga semangat keprihatinan ini perlu kita suburkan dalam kalangan anak muda sekarang ini. Baik YB, tarikhnya Sabtu 1 Mei 2021, 2 minggu saja lagi. Mungkin boleh kongsikan setakat ini bagaimana dari segi sambutan, penghebahan terhadap anak-anak muda di luar sana, dari segi berapa ramai yang menyertai sukarelawan ini? Kita dah mulakan promosi untuk mencari sukarelawan ini bermula pada semalam. Setakat hari ini kita dah dapat hampir 50% daripada keperluan yang kita perlukan. Kita menjangkakan kerana mematuhi SOP apa semua, kita set limit kepada 100 orang dahulu. Tetapi pada mereka yang masih lagi berminat boleh layari laman sosial kami di Instagram dan juga di website kami untuk menyertai. Kita dah sediakan Google Form untuk mereka isi dan kita akan hubungi mereka kerana program ni nanti dia akan bermula daripada proses awalnya tu nak packing barang, kemudian kita akan berkumpul bersama dulu. Daripada situ nanti lepas majlis buka puasa dan barulah kita akan pergi ke pusat transit ini. Dan di sana nanti baru kita laksanakan aktiviti-aktiviti ini bersama dengan golongan gelandangan. Cukup menarik sekali. Dan saya kira aktiviti yang ditawarkan juga pastinya akan menarik minat golongan muda di luar sana. Dan melihat kepada kebaikan daripada penganjuran program Kongsi Nikmat Ramadan ini, YB, mungkin ini akan menjadi titik tolak untuk penganjuran Kongsi Nikmat di bulan-bulan akan datang. Mungkin Kongsi Nikmat Syawal? Kita bercadang temanya Kongsi Nikmat. Cuma bulan tu mungkin kita tak tahu lagi lah nak pakai Syawal ke Zulhijjah semua kan. Tetapi bulan Ramadan ni kita mulakan. Dan memang perancangan Yayasan Siti Negara adalah kita akan kembangkan lagi program Kongsi Nikmat ni. Kerana pada kita Kongsi Nikmat ni temanya tu besar. Dan juga selari dengan apa yang tema yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Sebab giving back dan juga sharing. Dan saya rasa inilah semangat prihatin yang ingin kita angkat di kalangan masyarakat pada hari ini. Betul tu. Dalam kita sekarang ini menjayakan semangat Malaysia prihatin itu, mungkin YB sendiri ada saranan kepada anak-anak muda di luar sana bagaimana untuk kita meningkatkan nilai Malaysia prihatin dalam diri kita, bukan saja terhadap gelandangan tapi dalam semua aspek kehidupan kita, YB. Sebab itu di peringkat Yayasan Siti Negara kita meraihkan dan juga mengharapkan supaya orang muda di luar sana ada semangat bahawa kita juga boleh melakukan apa saja perubahan dan juga memberi semula kepada masyarakat di peringkat paling kecil, di peringkat kaum B. Kerana perubahan ni akan berlaku daripada all these small act atau tindakan-tindakan kecil ini dan akhirnya menjadi satu gerakan yang besar. Dan sebab itu di peringkat Yayasan Siti Negara kita mengalu-alukan idea dan pandangan daripada orang muda kalau ada untuk bersama dengan kita dan untuk berkolaborasi supaya kita juga dapat teruskan lagi agenda Kongsi Nikmat ini dan juga agenda membantu masyarakat melalui semangat prihatin ini. Dan sebab itu di peringkat Yayasan Siti Negara kita sentiasa memberi fokus kepada prinsip yang kelima tadi, rukun negara, iaitu mengangkat tema kesopanan dan kesusilaan ini. Dan inilah saya rasa yang patut menjadi identiti kita sebagai masyarakat dan juga sebagai bangsa Malaysia. Jadi untuk lokasi pula YB bagi program Kongsi Nikmat Ramadan ini, adakah ianya hanya bertempat di pusat khidmat gelandangan Medan Tuanku ataupun para sukarelawan ini akan bergerak ke lorong-lorong untuk mencari gelandangan ini? Kita kerana perlu mematuhi SOP dan arahan yang telah ditetapkan oleh pihak Dewan Menara Kuala Lumpur, kita kena buat dalam keadaan yang terkawal. Sebab itu 2 pusat transit ini telah dipilih di Medan Tuanku dan juga di Chowkit, yang mana gelandangan ini nanti kita akan dekati. Sebab itu volunteer kita juga akan bergerak
seawal minggu hadapan untuk mereka mendekati golongan gelandangan, kita akan jemput gelandangan untuk datang. So kita beritahu mereka akan datang ke pusat gelandangan itu. Kerana kita nak pastikan SOP itu dipatuhi lah. Jadi sebab tu program itu akan berlangsung di 2 lokasi ini, insyaAllah. Baik, mungkin untuk sekali lagi mungkin YB boleh terangkan apa antara aktiviti yang akan dianjurkan. Saya boleh lihat di banner di belakang sana, masanya dari pukul 9 malam sehingga 12 pagi. Jadi apa antara aktiviti? Masa yang cukup panjang tu YB. Jadi waktu aktiviti kita, waktu program tu seperti saya sebut, yang officialnya rasminya bermula 9 malam tu selepas berbuka puasa. Tetapi daripada pagi itu kita akan mulakan dengan aktiviti untuk pack food bank kita, dan juga kita akan ada team building untuk volunteer ini. Kemudian bila kita pergi ke pusat transit ini, kita akan pergi bersama, dan di sana nanti selain daripada kita menyampaikan sumbangan ini kepada para gelandangan, dalam masa yang sama kita juga akan ada aktiviti-aktiviti lain, antaranya pemeriksaan kesihatan percuma, kemudian perkhidmatan menggunting rambut percuma juga untuk golongan gelandangan ini, dan juga mungkin kita akan ada sedikit selingan program-program untuk kita menaikkan semangat dan juga mendekati golongan gelandangan ini ketika itu. Dan saya yakin program ini akan mendapat sambutan yang baik daripada golongan orang muda, dan dalam masa yang sama insya-Allah program ini juga akan dapat kita jadikan sebagai program berkala untuk kita terus meningkatkan lagi semangat kesukarelawan di kalangan orang muda pada hari ini, insya-Allah. Baik YB, secara ringkas mungkin YB boleh sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya golongan muda yang sedang menonton kita sekarang ini, untuk mereka menyertai sebagai sukarelawan bagi program Kongsi Nikmat Ramadan ini YB. Pada semua orang muda di luar sana, saya mengajak anda untuk bersama dengan pihak Yayasan Setia Negara, bersama dengan projek Kongsi Nikmat Ramadan 2021. Boleh layari laman sosial kami, Instagram kami, Yayasan Setia Negara, dan di situ kita ada sediakan Google Form. Boleh hubungi kami untuk mendaftar. Dan kalaupun kali ini pendaftaran tu lebih, walaupun mungkin ada risiko tak dapat sertai program pada kali ini, tetapi jangan risau, kita akan adakan lagi program-program lain, kerana pada kita kena patuh dulu SOP yang ada ni, yang dah telah ditetapkan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tetapi ada banyak lagi cara lain untuk kita laksanakan aktiviti-aktiviti bersama dengan sukarelawan yang akan menyertai program kita nanti kelak. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Afif Bahardin, Pengerusi Yayasan Setia Negara, untuk kita berkongsi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan program Kongsi Nikmat Ihya Ramadan menyantuni gelandangan. Terima kasih sekali lagi YB, dan kepada anak muda di luar sana, ayuh kita meningkatkan semangat kesukarelawanan kita untuk kita menjadikan negara kita lebih makmur dengan semangat Malaysia Prihatin. Baik, seterusnya kita akan